Produk penjagaan kulit yang mengandungi vitamin C memang sudah ada banyak di pasaran. Kita boleh nampak dekat rak-rak dekat Watson Guardian tu memang berlambak-lambak, isn't it? Dan ramai orang telah pun memasukkan ataupun menggunakan produk vitamin C ni secara harian di dalam rutin mereka, and that's a good thing. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah sangat ramai orang melakukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan mereka tak mendapat manfaat vitamin C sepenuhnya pada kulit mereka. Apakah kesalahan tersebut? Bagaimana anda boleh mengatasinya? Tonton video ini sampai habis. Hi glowy girls, hi glowy guys. Girls yang macam semangat, guys yang macam gitu ya. Adakah anda pengguna produk yang mengandungi vitamin C? Kalau ya, sangat bagus, dan mengikut kajian-kajian saintifik ya, vitamin C dia memberikan 3 manfaat utama. Number 1, antioksidan. Maksudnya mengelakkan berlakunya pengoksidaan pada kulit, iaitu keadaan di mana kulit kita boleh jadi rosak lah. Kalau kita tengok Apple test, ujian Apple, perkara ataupun bahan vitamin C ni kalau kita letak dekat atas Apple tu, dia tidak akan mengalami keperang-perangan. Kawasan yang kita tak letak, dia akan alami keperang-perangan. Itulah power of vitamin C ni. Dia adalah antioksidan. Kedua, collagen synthesis, menggalakkan penghasilan collagen, di mana itu akan membantu kulit kelihatan lebih anjal. Dan yang ketiga, manfaat vitamin C berdasarkan kajian sains adalah skin brightening ataupun anti-pigmentation. Pakai vitamin C memang kulit jadi lebih cerah. Mari kita berkenalan lebih lanjut dengan vitamin C. Kalau sebut vitamin C, biasanya yang dimaksudkan adalah pure vitamin C, iaitu ascorbic acid ataupun L-ascorbic acid. Nama pendek dia LAA. Vitamin C dalam bentuk pure ni ataupun bahasa Melayu bentuk asli ini sangat dikenali oleh kulit. Maksudnya kalau kita sapu, dia terus diserap oleh kulit. Dan dia juga ada satu sifat yang dipanggil potent, P-O-T-E-N-T, iaitu dia kuat dan berkesan. Maksudnya kalau kita sapu pada kulit, terus berlaku tindak balas kimia dan manfaat daripada vitamin C itu terus sampai pada kulit. Itulah potent, sifat potent. Tapi ascorbic acid ni walaupun dia potent, bagus, scientifically proven, berkesan, dia ada kekurangan dia tersendiri juga. Ini adalah akibat daripada sifat semula jadi vitamin C itu sendiri. Kekurangan dia ada 2 yang utama. Number 1, dia tidak stabil dan mudah rosak. Kalau terdedah pada suhu, haba, cahaya, oksigen, vitamin C ni memang mudah rosak. Jadi nak buat vitamin C ni, kalau biasanya serum lah kan yang ada vitamin C ni, dia perlu diletakkan dalam botol yang gelap, yang kedap udara, dan kita nak kurangkan risiko dia rosak semenjak daripada tahap pembuatan sampai ke tangan pengguna. Itu pertama, tidak stabil dan mudah rosak. Yang kedua, sifat semula jadi pure vitamin C, ascorbic acid atau LAA ni kan, dia perlu dibuat pada pH yang rendah, sekitar 3.5. Dia agak berasid lah sebenarnya 3.5 ni kan, agar dia boleh diserap dengan baik oleh kulit. Kita panggil bahasa Inggeris dia increase permeability, meningkatkan kadar serapannya pada kulit. Jadi dia memang kena dibuat pada kadar pH 3.5. Kalau tak sia-sialah vitamin C tu. Jadi bila pH begini rendah dibuat pada produk, ada banyak jenis kulit yang tidak boleh menerima pH yang sangat rendah, sebab kulit kita ni dia tak se-acidic itu, tidak se-acid itu. So apa yang berlaku adalah kita akan dapati bila kita pakai vitamin C pure ni, ada banyak jenis kulit yang mengalami stinging sensation, ada juga yang merasa tak selesa, ada rasa macam kulit kena sengat-sengat, macam-macam lah ayat yang mereka gunakan. Itu adalah akibat daripada pH yang rendah tersebut. Tapi kalau tak buat pH tersebut, vitamin C yang pure ni dia tak berkesan pula pada kulit ataupun tak diserap oleh kulit. Itu kekurangannya tau. Okey, disebabkan sifat-sifat vitamin C ni, jadi saintis yang baik hati yang banyak di dunia ini kan, mereka menciptalah vitamin C terbitan ataupun vitamin C jenis derivatif untuk mengatasi kekurangan vitamin C asli ni. Jadi vitamin C derivatif adalah bukan pure vitamin C, tetapi dia mempunyai sifat yang lebih stabil, tak mudah rosak, formula pH dia sesuai dengan kulit, agak neutral, mengarah kepada neutral, dan boleh diserap dengan baik oleh kulit. So walaupun tak sehebat ataupun not as potent as pure vitamin C, vitamin C derivatif tetap ada kesan baiknya dan kita perlu pilih dia dengan baik. Kalau anda tengok dalam botol siram anda, dia tak tulis ascorbic acid ataupun L-ascorbic acid, tapi dia tulis ethyl ascorbic acid.
ascorbyl glucoside, magnesium ascorbyl phosphate. Ini semua antara contoh-contoh vitamin C derivatif. Itu contoh je lah. Ya, walau bagaimanapun nak pesan ni, vitamin C serum yang mana sekalipun yang anda gunakan, kalau anda buat kesalahan yang saya sebut selepas ini, anda takkan dapat kesan baik yang optimum daripada penggunaan vitamin C itu. Kesalahannya adalah: 1. Kesalahan biasa dalam penggunaan vitamin C, pakai vitamin C pada kadar terlalu tinggi. Ada kajian saintifik menunjukkan bahawa kalau kita nak pakai vitamin C secara topikal ni, kita perlu pakai lebih 8% dalam satu produk untuk dapat kesan baiknya. Tapi kalau kita pakai lebih 20%, dia tidak akan beri kesan baik dah. Lebih 20% tak akan beri kesan baik. Ini bukan saya sebut ya, kajian yang sebut. Malah lebih 20% dia boleh mengiritasikan kulit. Not good. Kesalahan kedua, penyimpanan ataupun cara penyimpanan yang salah. Disebabkan vitamin C ni dia jenis yang tak stabil, ataupun anda tak pasti itu pure ke ataupun derivatif vitamin C ke. Yang cara yang biasa orang buat adalah dia letak je suka-suka hati dia. Sepatutnya kena tengok pembungkusan botol itu, dia kena kedap udara, botol dia kena gelap, dan memang kita sendiri masa kita simpan kat rumah tu, kita kena letak dekat dalam kawasan yang gelap, yang tak ada pancaran sinar matahari direct dan juga kurang terkena udara lah. Itu paling penting bila nak simpan botol yang mengandungi bahan yang ada vitamin C. Kesalahan ketiga adalah tak pakai vitamin C di siang hari dan tak gabung pakai dengan sunscreen. Tahukah anda ya, disebabkan vitamin C ni powerful antioksidan, dia sangat bagus untuk reverse ataupun mengelakkan daripada berlaku kerosakan akibat cahaya matahari ataupun photo damage. Sebab tu sangat digalakkan untuk guna vitamin C di siang hari, tapi jangan pakai vitamin C je, kena gabung pakai dengan sunscreen. Jadi anda akan dapat mengurangkan sebanyak mungkin kesan photo damage. Itu cara yang betul gunanya. Jadi kesalahan lah tu kalau tak pakai siang hari. Kalau pakai malam boleh, tapi lebih digalakkan untuk dipakai di siang hari bersama sunscreen. Kesalahan keempat adalah menggabungkan vitamin C dengan bahan lain yang kuat. So nak sebut ni, tadi saya sebutkan vitamin C itu potent, sangat kuat ya, terutama yang original, yang pure. Jadi kalau anda gunakan dia bersama dengan bahan lain yang kuat dalam satu rutin yang sama, retinol contohnya, AHA, BHA pada kadar yang tinggi, niacinamide pada kadar yang tinggi, dia boleh memberikan kesan iritasi. So be careful with that. You want to use it on different routine ataupun mungkin hari yang berbeza, sebabnya sifat kuat dia ni, kalau terlebih banyak ataupun kita kata too much good thing will be a bad thing lah. Inilah situasi dia. Jangan pakai dengan bahan lain yang kuat. Kesalahan kelima dalam penggunaan vitamin C secara topikal, sapu ya, produk ya, adalah memilih vitamin C yang salah untuk fungsi yang salah. Ini mungkin ramai orang tak tahu, dan bagus kalau anda tonton sampai tahap ni, anda akan tahulah. Setiap jenis vitamin C, terutama vitamin C derivatif, kita sebut tadi pure vitamin C itu dia ada sifat semula jadi yang merupakan kekurangan lah dalam dunia pembentukan produk skincare ni kan. Jadi vitamin C derivatif ni pula ada banyak jenis. Ya, saintis buat ada banyak jenis. Setiap vitamin C derivatif dia ada fungsi yang khusus yang tak semestinya memberikan 3 fungsi utama pure vitamin C tadi. Apa 3 fungsi utama? Antioksidan, collagen synthesis, skin brightening. So ada yang bagus untuk brightening tapi kurang sikit dekat collagen synthesis. Ada yang bagus untuk antioksidan tapi kurang sikit dekat bahagian yang lain. So vitamin derivatif, vitamin C derivatif dia macam itulah. Jadi anda kena pilih yang betul untuk manfaat yang betul. Jadi persoalan dia kan, macam mana nak pilih vitamin C yang baik supaya anda dapat kesan yang baik dia ya. Kalau anda nak serum vitamin C, ya, selebih baiknya dalam bentuk serum lah kalau nak pakai vitamin C ni ya. Serum vitamin C yang baik dia kena ada sifat ni, stabil. pH formulanya menghampiri pH kulit, tak menyebabkan iritasi. Ada bagi kesan pencerahan terbaik, boleh cerahkan jeragat, boleh cerahkan tumpuk-tumpuk gelap akibat jerawat kan. Itu kalau boleh nak yang tu lah, ramai orang nak yang tu. Nak yang bersifat antioksidan yang berkesan, dan dia boleh rangsang penghasilan kolagen sebab kita nak kulit yang anjal, dan kita nak juga vitamin C serum yang boleh mengurangkan kerosakan akibat sinar matahari itu tadi, yang kita boleh pakai siang hari dengan sunscreen. Saya cadangkan anda pilih vitamin C yang di dalamnya ada ethyl ascorbic acid, iaitu sejenis vitamin C derivatif yang ada kajian saintifik terbukti berkesan untuk pencerahan kulit. Dan produk yang ada ethyl ascorbic acid pada kadar yang tinggi dan berkesan adalah this one. Ini adalah Cosmodem Glow C Super Boosting Serum. Mudah je nak pakai.
Kalau dekat siang hari, lepas anda bersihkan wajah, nak pakai toner, essence, pakai serum. Yang ini. Kemudian kalau anda ada moisturizer, pakai sunscreen. This is the best way of using this serum. Ya, kalau sebelah malam nak pakai boleh juga because dia boleh reverse photo damage kan. So apa yang berlaku adalah anda boleh buat cuci muka, kalau anda ada toner, essence boleh pakai, kemudian ikuti dengan serum, kemudian tutup dengan moisturizer. Tak ada sunscreen, tak ada masalah lah sebab malam. Dan satu lagi, kalau anda tengok betul-betul dekat label serum ni, dia tulis 5000 mg. So kadar vitamin C ni kalau ikut kajian saintifik sangat efektif berdasarkan kajian sedia ada untuk mencerahkan kulit, mengurangkan jeragat, hyperpigmentation, ya, tompok gelap, kulit kusam dan akhirnya anda akan dapat kesan brightening. Jangan pakai sebotol je, pakailah banyak botol sikit kan. So this is the Cosmoderm Glossy Super Boosting Serum. Kalau ada yang belum ada serum vitamin C dalam rutin anda, this one highly recommended. Vitamin C adalah bahan yang mana bagi saya anda tidak boleh tidak ada dalam rutin anda. Whatever your age is, ya, belum ada wrinkle pun tak apa, belum ada kita panggil tompok-tompok gelap pun tak apa, but one of the best thing about vitamin C adalah antioxidant. So if you are considering bahan yang bagus, jangan terus pergi pada bahan-bahan kuat seperti retinol dan seumpamanya. This is one good active ingredient to start with. Macam saya sebut tadi, di dalam dia ada ethyl ascorbic acid, stable, berkesan dan mempunyai banyak manfaat seperti mana ascorbic acid yang pure. So for this one, I give 5 star. Sangat bagus, saya sendiri telah menggunakannya dan juga dia sangat melembapkan kulit. So if you have dry skin, sensitive skin, you don't have to worry. InsyaAllah boleh digunakan dengan baiknya dengan rutin anda sedia ada. Okay? Bye-bye. Bye-bye satu je, sebab dia satu je. Bye-bye, kena beli ni ya. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.